Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati semua, seluruh Sabah dan seluruh Malaysia menantikan keputusan terkini bagi dua pilihan raya kecil yang diadakan pada 24 Januari 2026. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan keputusan pilihan raya kecil Dun Lamag dan juga pilihan raya kecil Parlimen Kinabatangan. Keputusan ini adalah yang dinantikan oleh seluruh rakyat Sabah, di mana kita boleh melihat persaingan bagi PRK Dun Lamag di antara Barisan Nasional dan juga Warisan, dan juga bagi Parlimen Kinabatangan. Salam sejahtera, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video dan iklan kali ini yang sangat best. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kita mesti tahu bahwa kita mempunyai sistem imun badan yang berbeza-beza. Jadi, melalui sistem imun badan yang sihat, melalui sistem imun badan yang dididik dengan bijaksana, melalui sistem imun badan yang mempunyai kekuatan, boleh mencegah pelbagai jenis masalah kesehatan. Jadi melalui transfer factor terapi imun, produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Badan kita, manusia, yang mempunyai sistem imun badan yang baik, yang sihat, yang dididik oleh terapi imun, boleh mengelak pelbagai jenis masalah kesehatan. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun transfer factor, Anda boleh menghubungi nomor saya yang tertera. Adalah 3 penjuru, yaitu calon Barisan Nasional, Warisan, dan juga daripada calon bebas. Saya sampaikan kepada Anda keputusan terkini setakat ini yang saya lihat, yang saya mau kongsi kepada Anda. Setakat ini, keputusan tidak rasmi adalah diumumkan bahwa bagi PRK Kinabatangan dan PRK Lamag, kiraan undi bermula. Saya sampaikan kepada Anda pada 6.37 petang tadi, keputusan tidak rasmi Barisan Nasional mendahului di Parlimen Kinabatangan dengan majoriti 4.777. Manakala bagi pilihan raya kecil Dun Lamag pula adalah Barisan Nasional Muhammad Ismail Ayub ataupun MIHA juga mendahului dengan 477 undi, berbanding Mazliwati Warisan yang mendapat 92 undi daripada 3 peti undi yang dikira. Jadi setakat ini yang saya sampaikan kepada Anda pada jam 6.37 petang tadi, kedua-dua PRK didahului oleh Barisan Nasional. Setakat ini Barisan Nasional menang, dan saya boleh kata bagi PRK Kinabatangan, calon Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, calon Barisan Nasional dengan 2.450 undi, berbanding pencabarnya Datuk Sadi Abdurrahman Warisan yang memperoleh 692 undi setakat jam 6.20 petang. Apapun kita nantikan keputusan terkini, tetapi untuk setakat ini saya kongsikan kepada Anda bagi PRK Dun Lamag dan juga PRK Kinabatangan, Parlimen Kinabatangan, setakat ini Barisan Nasional mendahului. Jadi kalaulah keputusan ini ataupun tren ini terus kekal konsisten, ini sudah pasti kemenangan buat Barisan Nasional. Kemenangan di Dun Lamag dan juga kemenangan di Parlimen Kinabatangan. Mungkin ini boleh menjadikan satu lagi kejayaan bagi Barisan Nasional untuk terus mengekalkan kuasa mereka di kawasan tersebut, karena kita tahu bahwa kawasan tersebut adalah kemenangan tradisi bagi Barisan Nasional. Bagaimanapun, kita nantikan keputusan terkini yang akan diumumkan selepas ini. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saya sampaikan kepada Anda keputusan terkini bagi pilihan raya kecil yang diadakan pada 24 Januari 2026, yaitu PRK Dun Lamag dan juga PRK Parlimen Kinabatangan. Kedua-dua pilihan raya ini dibuat kerana pemergian
penyandang kerusi tersebut, yaitu Datuk Seri Bung Mokhtar. Kemergian yang mengejutkan ramai. Jadi apabila PRK diadakan, sudah pasti mungkin ada yang berkata kelebihan untuk calon Barisan Nasional. Pertama, karena mungkin ada saya boleh cakap sebagai simpati, dan kedua, kerusi tersebut memang dimenangi oleh Barisan Nasional sebelum ini. Jadi bagaimana pula dengan pesaing terdekat Barisan Nasional, warisan? Bagi Dun Lamag, kita dapat lihat persaingan dua penjuru di antara Miha dan juga Mazliwati. Manakala PRK Kinabatangan pula, calon yang kita boleh lihat adalah Naim Mokhtar, serta calon daripada Bebas Goldam, dan juga calon daripada Parti Warisan Datuk Sadi bin Abdurrahman. Jadi saya boleh kata keputusan terkini bagi kedua-dua PRK ini, mungkin keputusan resmi akan diumumkan nanti, sah memang akan diumumkan, SPR akan mengumumkan keputusan resmi. Tapi bagi saya, bagi kedua-dua pilihan dari kecil ini, bagi Dun Lamag dan juga Parlimen Kinabatangan, sudah pasti bagi pengundi, bagi penyokong calon masing-masing, parti masing-masing, mereka tetap akan memenangkan calon mereka. Of course, penyokong BN mahu calon BN menang. Of course, calon warisan mahu, penyokong warisan mahu calon warisan yang menang. Begitu juga untuk calon bebas. Jadi, walaupun mungkin keputusan resmi nanti, kalau ada yang cakap Barisan Nasional yang akan kalah, warisan yang akan kalah, calon bebas yang akan kalah, tidak kiralah kalah berapa majority, 1.000, 2.000 majority, kalau kalah tetap kalah. Jadi ada yang beranggapan bahwa Barisan Nasional akan kalah. Ada juga yang beranggapan bahwa warisan akan menang. Jadi keputusan resmi kita nantikanlah. Tapi bagi saya, untuk kedua-dua PRK ini, sudah pasti bagi penyokong warisan, penyokong barisan, dan penyokong calon bebas, mereka pasti sudah memenangkan calon mereka. Sudah memenangkan hati mereka. Tapi apapun, kita menantikan keputusan resmi bagi PRK Dun Lamag dan juga PRK Parlimen Kinabatangan. Walaupun keputusan resmi ini akan diumumkan oleh SPR, tapi saya yakin bagi penyokong calon Barisan Nasional di Dun Lamag, yaitu Miha, dan calon Barisan Nasional di Parlimen Kinabatangan, yaitu Naim Mokhtar, mereka mahu kedua-dua calon BN ini menang. Dan begitu juga bagi calon warisan di Dun Lamag, yaitu Mazliwati, dan juga bagi Parlimen Kinabatangan, yaitu Datuk Sadi bin Abdurrahman, juga mahu calon mereka ini menang. Jadi kalau ada yang cakap warisan menang besar, saya pun setuju juga. Kalau ada yang cakap Barisan Nasional menang pun saya setuju juga. Sebab dalam pilihan raya apa-apapun boleh berlaku, selagi pengiraan undi itu masih berjalan, selagi keputusan resmi belum diumumkan, apa-apa saja boleh berlaku. Jadi apapun, kita nantikan saja keputusan terkini. Yang pasti, semua calon yang bertanding sudah memenangi hati pengundi mereka.